Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara para penonton yang dihormati sekalian, pertama sekali saya minta maaf kita paksa tukar kita punya panel di saat-saat akhir. Asalnya Tan Sri Alimuddin pada hari ini dan Prof. Datuk Ishak pada hari Jumaat akan datang kerana Tan Sri Alimuddin ada masalah, tukar dulu, kemudian Tan Sri Alimuddin pada hari ini bertukar je. Tajuk hari ini kesan kebesaran dalam pendidikan di Malaysia. Sekadar dengan Prof. Ishak. Kalau bahasa kita ada dan boleh mendukung pengertian yang sama, mengapa kita menggunakan bahasa asing? Tak apa jelas Itu logik kami lah. Okay. Jadi sebelum saya minta Prof. Ishak bercakap tentang pedagogi dan sebagainya, saya macam biasa, saya minta daripada saya punya partner dulu, Dr. Kamil, menghuraikan tentang konsep Islam, kedudukan beliau sebagai seorang ahli dalam pemikiran Islam. Dr. Kamil, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kamil. Ya. Dia hampir ke semua perkara, dia Islam ini melihat dalam dua aspek yang sama, dua aspek yang berbeza dari sesuatu perbuatan itu. Satu ialah aspek niat, iaitulah konsep yang ada dalam kepala seorang itu, dan yang keduanya ialah kaifiat perbuatan itu sendiri. Jadi dalam Islam, boleh Dr. Kamil huraikan konsep-konsep ini dan sikit sebanyak secara umum berkaitannya dengan masalah pendidikan yang kita bincangkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya nak mengalu-alukan kedatangan Datuk Profesor Ishak Harun. Seorang yang memang berkeahlian dalam pedagogi. Dan tak apa jelas lah, saya tak apa dengar. Dan Datuk Ishak Harun ni, sebelum saya nak bincang sikit, saya nak sebut seorang yang berada pada peringkat antarabangsa. Saya difahamkan beliau adalah konsultan, pernah menjadi konsultan kepada bank negara, bank dunia untuk menyalurkan keuangan kepada sekolah-sekolah. Satu daripada 4 orang di peringkat dunia, dan beliau mewakili dunia ketiga, Malaysia. Dan pada hari ini, kita dengan Prof. Ishak Harun, seorang yang memang berkeahlian dalam bidang pendidikan Islam dan juga pendidikan Melayu. Jadi banyak kita boleh berkongsi, dan saya dah beritahu viral kepada cikgu-cikgu, cikgu-cikgu, ustazah, ustaz supaya mengikuti apa yang akan diberikan oleh Prof. Ishak Harun. Sebelum saya nak beri ni, saya nak tanya soalan kepada Prof. Dalam pembacaan saya, ada 2 perkara. Boleh dengar ke? Tak apa dengar. Ada 2 perkara kebersamaan atau sama antara pemikiran Prof. Ishak Harun dengan pemikiran Ibn Khaldun. Ibn Khaldun mengatakan pengajaran harus diberi dalam bahasa ibunda. Dan saya lihat Prof. Ishak Harun juga berpendapat demikian. Sebab itu dia memperjuangkan PPSMI dalam bahasa kebangsaan.
Boleh dengar? Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang kedua, saya lihat Ibn Khaldun juga mengutarakan pendapat supaya pelajar yang berbeza-beza kecerdasan itu diletakkan dalam tahap yang berbeza-beza untuk memudahkan pengajaran. Sebab ada pelajar-pelajar yang dapat memahami secara cepat dan ada pelajar-pelajar yang memahami secara lambat. Jadi saya nak confirm dengan Prof. Bagaimana boleh berlaku persamaan dua isu ini antara Prof dengan Ibn Khaldun. Kemudian dalam pendidikan Islam ini yang penting saya lihat ada beberapa istilah yang kita boleh lihat. Satu istilah taklim atau pengajaran. Yang kedua istilah takdib atau mengajar adab. Dan yang ketiga kita ada tadrib, yakni latihan. Dan yang keempat kita ada tarbiyah. Taklim adalah pengajaran yang dalam Al-Quran bermula dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Bagaimana Allah sendiri memberi pengajaran kepada Adam. Kemudian Adam membentangkan pengajaran yang Allah berikan, kalau kita sekali macam seminar lah kot, kepada para malaikat dan menunjukkan perkara-perkara yang diterangkan oleh Allah tentang makna-makna itu. Tetapi malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak mampu faham kerana kami sudah diprogramkan begitu. Jadi malaikat tidak diberikan program ilmu seperti diberikan program kepada Nabi Adam. Sebab itu Nabi Adam menjadi lebih daripada malaikat kerana ilmu. Adapun soal ilmu dan pemikiran atau akal lebih 900 kali disebut dalam Al-Quran, menunjukkan perkara ini terlalu amat penting. Kemudian Nabi SAW pula menyatakan, Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Aku telah dididik oleh Tuhanku, maka aku menjadi adab yang terbaik. Dan didikan Allah kepada Nabi Muhammad juga didikan Allah kepada semua umat, semua manusia juga. Maka adab ini ialah menjadikan pengajaran berbentuk tingkah laku. Dan kita ada satu lagi ialah kita sebut sebagai tadrib. Tadrib ini ialah lebih kepada kemahiran atau ketangkasan. Sebab itu Nabi pernah mengatakan, Alimu auladakum bisibahati warimayati warimayah waruku bil khail. Ajarlah kepada anak-anak kamu berenang, menaik kuda dan juga memanah. Ini ilmu kemahiran. Jadi dalam Islam ni kita tengok di situ, ilmu ada, adab ada dan juga kemahiran. Dan semua sekali itu diterjemahkan dalam apa yang disebut sebagai tarbiyah. Maka oleh sebab itu, last sekali saya nak sebut Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada 4 fungsi Nabi. Satu, mengajarkan, yatlu 'alaihim, mengajarkan soal akidah, soal hukum hakam dan sebagainya. Wa yuzakkihim, mendidik, mentarbiyah kerohanian sehingga menjadi tingkah laku yang baik. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar Alkitab yang membawa kepada tindakan al-hikmah. Dan akhir sekali dalam pendidikan Islam yang nak dicapai ialah sampai kepada peringkat al-hikmah. Sebab itu kata Tuhan, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat hikmah, kebijaksanaan, wisdom, maka itulah
satu kebaikan kepada manusia. Jadi pendidikan dalam Islam adalah untuk menuju kepada hikmah. Kata dulu. Okey, Prof. Boleh sambung Dr. Kamil punya prinsip tadi? Itulah, saya tidak begitu mendalam tentang apa yang disebut oleh Dr. Kamil tadi. Saya terus sajalah bahawa yang saya tahu berdasarkan pada pendapat saya ataupun pendapat yang saya baca. Ada 3. Okey. Dengar tak? Dengar. Ya, ada 3. Satu ialah pendidikan berdasarkan untuk dipanggil kognitif, untuk pemikiran, untuk mendapatkan pemikiran dan juga ilmu yang dikatakan ilmu berfikir. Yang keduanya dia pendidikan kerana nak adakan perkembangan emosi atau perkembangan sikap, perkembangan orientasi nak kata affective domain. Yang ketiga, kemahiran psikomotor. Yang ini berdasarkan Bloom Taxonomy. Dan yang keempat ialah tentang spiritual. Biasanya kita bincang ataupun kita kupas berdasarkan 4 dimensi ini. Yang kurang dikupas atau ditegaskan dalam kebanyakan yang saya baca, dia ialah yang spiritual itu, ya. Yang banyak dibincang ataupun dikupas ialah tentang kognitif, pemikiran. Ada 6 aras pemikiran untuk dibina ataupun dididik supaya cekap atau supaya tingkat tinggi. Pertama, kita tahu sesuatu, kita faham. Yang kedua, kita faham maknanya kita boleh ulas apa yang kita tahu. Kemudian yang ketiga, kita boleh guna apa yang kita tahu, guna untuk kita, kalau kita tahu tentang pelaburan misalnya, kita tahu melabur, kita boleh melakukan pelaburan itu. Yang keempat ialah cara menganalisis apa yang kita tahu, apa yang kita faham. Analisis bermaksud kita pecahkan isu itu. Misalnya isu pelaburan itu kita pecahkan jenis-jenis pelaburan, kenapa kita labur dan sebagainya. Kelima, kreatif. Aras kreatif ini ialah aras kita membangun semula ataupun mencipta semula ataupun membina sesuatu kaedah baru tentang cara kita nak berlabur ke, tentang kita nak buat kerja ke, tentang apa yang telah kita pelajari. Walaupun kita pelajari misalnya menulis tadi, maka dengan itu kita bina semula ataupun kita cipta menulis cara baru, hal baru dan sebagainya. Keenam, penilaian. Sebenarnya penilaian ini berlaku di semua aras. Kita menilai apa yang kita tahu, kita menilai apa yang kita faham, kita menilai apa yang kita apply atau kita guna, dan kita menilai apa yang kita buat analisis, dan kita menilai apa yang kita cipta dan laksanakan. Jadi pusingan ini berlaku dalam konteks pemikiran ataupun dipanggil cognitive domain kognitif. Di samping itu, kita juga bila kita melaksanakan itu, kita gunakan efektif. Efektif ini ialah sikap kita terhadap sesuatu. Sikap kita terhadap apa yang kita belajar. Adakah kita suka belajar atau kita kurang suka belajar, dan adakah kita rasa kita boleh mendapat faedah daripadanya. Jadi orientasi kita terhadap apa yang kita belajar itu sama penting dengan proses kognitif yang 6 di atas tadi. Yang ketiganya kita laksanakan, iaitu psikomotor. Jadi dimensi ini yang keempat yang tadi ialah spiritual. Spiritual bagi saya ialah apa yang kita
pelajari dalam agama Islam, dan tadi pun ada dalam Islam lah, tapi secara spesifik spiritual ni, dan bila kita solat dan kita serahkan kepada Allah dan kita tawakal dan kita minta hidayah daripada Allah, ini peringkat spiritual yang boleh kita anggap sebagai yang boleh kita campur ataupun kita blend dengan yang tiga tadi, yang akal dengan affective domain dengan psychomotor. Itu pada secara kasar lah. Sekian. Ya, ya. Okey. Terima kasih Prof. Ada Dr. Kamil nak tambah apa-apa? Apa yang disebut oleh Prof tadi? Saya rasa yang Prof cerita tu ialah secara praktikalnya, dan practicality itu tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pengajaran pendidikan Islam. Cuma dalam pengajaran pendidikan Islam saya nampak, terutama kalau literature daripada negara Arab, mereka banyak membincangkan tentang falsafah dan juga tentang teori. Maka daripada itulah, bila kita pergi ke sekolah-sekolah dan sebagainya, maka kita tengok macam zaman dulu. Kalau zaman dulu lah. Zaman dulu, dari segi praktikalnya, pengajian pendidikan Islam ini lebih bersifat kepada orang kata cakap dan kapur. Chalk and talk atau talk and chalk. Jadi dua saja dia pakai. Jadi sebab itu dalam dunia yang maju sekarang ini, perkara-perkara begini menyebabkan budak-budak jadi jemu dan bosan untuk belajar. Tapi alhamdulillah, pengalaman saya menjadi observer kepada pelajar-pelajar pendidikan Islam dan bahasa Arab, baik di Brunei maupun di Malaysia, saya mendapati perkembangan pedagogi ini dalam sekolah-sekolah menengah, terutama sekali, sudah begitu jauh ke depan. Cikgu-cikgu, ustazah dan guru-guru bahasa Arab tidak lagi menggunakan buku teks macam zaman kami belajar dulu. Kalau zaman kami belajar dulu, guru dulu duduk sela ke, duduk atas kerusi, kemudian baca kitab saja. Tapi zaman sekarang ni mereka banyak menggunakan alat-alat bantu mengajar. Dan dengan menggunakan alat bantu mengajar ini, pertamanya pelajar-pelajar tidak bosan, dan yang keduanya, mereka mudah memahami. Sebab dalam pengajaran ni, semua orang boleh menyediakan bahan. Tetapi tidak semua orang boleh memberi kepahaman dengan jelas atau dengan cepat kepada pelajar-pelajar berdasarkan kepada kreativiti dan inovasi yang ada pada guru-guru. Ya. Itulah saya. Okey, Prof. Saya rasa saya cuba lihat pembelajaran ini berdasarkan kepada tahap umur ataupun tahap perkembangan murid. Kalau masa di zaman bayi, 1 hingga kata zaman prasekolah, umur 5-6 tahun, beza cara belajarnya daripada zaman pada umur 11 remaja. Lepas tu ada beza sikit bila kita dewasa. Jadi ada dipanggil stages ataupun tahap-tahap peringkat umur kita ni beza dari segi fizikalnya tu, tapi di situ kita juga beza dari pengalaman apa yang kita pelajari. Banyak kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang berumur 1 hingga 7 tahun tu lebih cepat belajar. Dia belajar cepat sekali bahasa, tingkah laku dan juga tadi yang kata skill tadi, kemahiran berfikir. Itu asas yang penting dalam pembelajaran kemudian nanti. Sebab itu kalau kita dapat didik anak kecil kita pada umur 1 hingga 7-8 tahun tu secara yang terutama tentang Islam lah, tentang Islam, cara berfikir terbuka, cara dia kreatif, cara dia boleh
boleh nak troka sendiri, bertanya, cuba buat sendiri, kemudian minta jawapan daripada orang. Jadi peringkat awal ni, peringkat prasekolah ni sangat penting jadi asas untuk pembelajaran seterusnya. Ini banyak orang kata kajian ni boleh dibuat oleh terutamanya orang yang mengkaji sel brain, sel otak. Itu yang dia kata kalau kita kukuhkan peringkat awal, maka dengan itu menjadi alat untuk dia mempelajari peringkat seterusnya, untuk memahami lebih cepat apa yang dia akan pelajari seterusnya, bahasa, ilmu dan sebagainya. Jadi dimensi tadi yang saya kata dimensi Bloom tadi, nak dicampur dengan dimensi berbagai peringkat umur tadi dalam pembelajaran. Sebab itu kalau kita salah satu yang aspek yang saya juga minat, bukan saya anuti, ialah pembelajaran sesuatu itu lebih berkesan jikalau orang dah tahu apa yang dia nak belajar ataupun dia ada asas prior learning, makna dia sudah ada pengetahuan yang lalu. Kemudian dengan itu mudah dipelajari yang baru. Jadi misalnya kalau dia dua orang, seorang pandai dah buat tukang buat meja, maka dengan itu dia lebih cepat boleh buat meja kerana dia sudah ada ilmu meja. Dengan itu meja yang baru tu dia cepat buat kerana dia ada kemahiran yang lalu. Berbanding dengan orang yang belum tahu, jadi dengan itu dia ambil masa lah untuk nak buat sebuah meja yang baru tu. Jadi pengalaman yang lalu ini sangat penting membantu kita mempelajari yang baru. Termasuk apa sekali lah, termasuk matematik, bahasa Inggeris ke, ilmu yang fizik, engineering dan sebagainya. Artinya ada pemeringkatan dari segi asas untuk kita nak belajar sesuatu itu. Kita kena ada dipanggil sequence ataupun dia berbagai level. Kita tak boleh terus belajar yang tinggi sebab asas kita tak ada dulu. Jadi dengan itu kita salah satu challenge, salah satu kata cabaran besar dalam kurikulum ialah bagaimana kita nak susun bahan-bahan pembelajaran itu daripada tahun 1 misalnya kepada tahun 2, kepada tahun 3, tahun 4 dan 5. Bagaimana kita susunnya daripada mudah, daripada rendah sampai lebih kompleks dalam apa-apa bidang pun. Jadi di sekolah pun ataupun di universiti pun kita kena susun kursus kita itu, misalnya untuk kuliah 1 dengan kuliah 3 tentu berlainan, lepas tu kuliah 10 lagi berlainan. Bagaimana kita susun bahan kita tu daripada kuliah 1 sampai kuliah 14 misalnya. Jadi perkara yang nak susun ini ataupun cara nak menyusun ni tak diajar oleh ataupun tak dipelajari cukup oleh guru kita. Bahkan saya perhatikan pensyarah sendiri tak diajar cara nak menyusun nak kata bahan pengajaran tadi. Yang keduanya, kita nak kaedah tu sendiri. Tadi bahan, kaedah mengajar tu sendiri. Kaedah mengajar ni bukan ada sesuatu yang statik. Kita ikut kedudukan ataupun kesediaan pelajar kita. Kalau dia belum tak cukup bersedia, maka kita turunkan lagi cara kita nak mulakan mengajar tu. Maka dengan itu apabila dia ada menunjukkan kemajuan, kita tambah lagi, kita latih lagi. Latihan nak cukup, dia nak faham, dia nak suka. Mesti ada 3 perkara. Dia nak faham, dia nak laksanakan, dia suka. Maka dengan itu pembelajaran akan lebih cepat. Kalau kita paksa sesuatu yang dia tak tahu atau suka dia tahu, maka itu dia tak akan suka apa yang dia belajar. Maka dengan itu pelajaran terusnya yang akan menjadi terbantut kerana asas dia tu tak cukup. Sebab itu bila saya melawat sekolah atau tengok pelajar belajar, cepat-cepat saya dapat tahu berdasarkan apa yang dia boleh buat, apa yang dia tanya, apa yang dia jawab. Kita tahu di mana dia berada. Dengan itu kita cuba bantu daripada di mana dia berada supaya meningkat lagi lah. Jadi prinsipnya ialah cikgu dari pedagogi mana cara kita nak ajar tu hendaklah berdasarkan kepada pengetahuan yang sedia ada pada murid, kesediaan dia, kemudian apa yang kita nak ajar, bahan tadi.
bahan tadi ataupun dipanggil ilmu tadi, yang banyak orang kata ilmu lah, tapi bagi saya dipanggil knowledge, kita bagi kepada beberapa 6 aras. Satu knowledge data, satu data, satu yang kedua konsep, yang ketiga klasifikasi. Klasifikasi mana kita bagikan fakta tadi ataupun information tadi kepada jenis-jenisnya. Kemudian kepada prosedur, knowledge of procedure, makna pengetahuan tentang cara nak buat sesuatu, pengetahuan cara nak menulis, cara nak menulis, membuat penyelidikan, kaedah untuk membawa mutokar, cara nak bawa mutokar, semua tu procedures. Jadi dalam ISO misalnya kita ada kaji cara prosedur, cara macam mana orang melaksanakan sesuatu. Kita nak kaji sama ada cepat ataupun complicated atau kita boleh mudahkan dan sebagainya. Ini secara spesifik mesti ada. Kemudian berikutnya ialah ilmu tentang dipanggil prinsip. Apa yang dipanggil prinsip ialah prinsip misalnya bagaimana kita, salah satu prinsip yang mudah ialah lebih banyak kita latih, kita buat latihan lebih cepat atau lebih lama kita dapat ingat. Atau kita belajar hanya dengan memandang, melihat saja lebih cepat lupa kalau dibandingkan kalau kita belajar, mendengar, melihat, melaksanakan sesuatu, solve problem, kemudian lebih lama kita akan ingat apa yang kita pelajari dan lebih lama kita boleh gunakan pelajaran itu ataupun ilmu itu, apa yang kita ingat tadi, kepada situasi lain. Kita boleh apply kepada situasi lain. Mana dipanggil pemindahan ilmu, transfer of knowledge daripada satu bidang, satu aspek kepada satu aspek lain. Yeah. Sebab tu kalau orang yang lebih luas sikit foundation dia, luas sikit bidang yang dia belajar, dia lebih senang untuk mempelajari yang baru sebab dia tidak ada asas yang cukup, dia boleh pindahkan ilmu yang telah dia pelajari kepada ilmu baru. Ataupun dia boleh huraikan berdasarkan kepada apa yang dah. Prof. Ya, silakan. Okey, Prof. Dia apa yang kita nak fokus pada hari ini ialah tentang hubungan antara orang dengan persekitaran dia. Kalau saya tak salah, masa belajar diploma pendidikan dulu, dia kata ada persekitaran tu, hubungan antara stimulasi dengan pergerakan ataupun pemikiran seseorang itu. Jadi kita nak tengok sekarang ni, bila ada kebiasaan baru, apakah kebiasaan baru itu akan mengubah yang lama tentang pedagogi. Misalnya dulu kalau di sekolah agama ni, pengajaran itu banyak berasaskan kepada hafalan. Tapi bila berubah keadaan, berubahlah dia punya metod atau pedagogi pendidikan dan sebagainya. Dan dengan adanya alat baru, dengan adanya terutama sekali usahaan sekarang nak boleh bagi efek kepada pedagogi. Ya. Supaya itu sekali. Apabila macam dia boleh menjadi satu perubahan. Ya. Kita berubah cara kita belajar menggunakan buku, hasilnya lain sikit daripada kalau kita belajar gunakan television. Medium sudah tukar, maka dengan itu cara kita belajar pun, cara kita faham pun bezalah sikit. Dan gunakan komputer interaktif, yang interaktif pun berbeza pula. Sebab itu kaedah mengajar ataupun mempengaruhi kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran mempengaruhi cara kita berfikir. Kaedah berfikir mengakibatkan hasilnya berlainan juga. Ada 3 rangkaian. Satu berlain. Satu pertama kaedah dan bahan what you learn, what you teach, how you teach. Apa yang kita ajar dan cara kita ajar mempengaruhi
apa yang murid belajar dan cara dia berfikir, cara dia belajar. Dan ini mempengaruhi cara dia berfikir. Apa yang kita ajar berfikir itu, dia juga akan belajar berfikir. Kalau kita ajar dia berfikir secara kreatif, dia juga belajar berfikir secara kreatif tentang apa yang kita belajar. Maka jikalau kita ajar mereka, dia hanya mengetahui sesuatu dan menghafal, maka itu yang dia akan pelajari. Jikalau kita tambah, kita masukkan dua, kita ajar untuk dia tahu di samping tu, kita ajar dia supaya boleh berfikir secara kreatif, maka dia akan belajar dua kemahiran sekali. Sebab tu bila saya membuat mengajar satu set, saya biasanya 6 aras Bloom tadi dibuat dalam masa 2 kali atau 3 kali mengajar lessons atau kuliah. Mana satu topik itu diajar sampai 2 kali meliputi 6 aras. Di samping itu dia meliputi juga kemahiran. Di samping itu juga dia meliputi dipanggil attitude ataupun supaya murid tu suka kerana dia faham, kerana dia boleh guna. Jadi kelemahan besar daripada pembelajaran kita di sekolah ialah kita tak ajar berdasarkan tahap yang dia boleh faham dan dia boleh analyse, dia boleh guna dan juga dia boleh kemudian bantu dia kreatif. Kita terus kepada kaedah pada penilaian misalnya. Dengan itu dia tak cukup asas untuk dia tak cukup mastery, tak cukup kebolehan dia menguasai apa yang dia belajar. Gap yang kalau ada gap beginilah, kalau ada banyak gap berlaku daripada kecil lagi, daripada bawah, maka akan berlaku gap di atas lebih besar. Sebenarnya salah satu perkara yang kebanyakan kebanyakan pelajar Melayu saya dapati ialah dalam matematik. Sebenarnya matematik itu mudah saja, tapi bila ada gap dalam matematik tahun 3 ke tahun 2 ke di sekolah rendah, kemudian dia tak boleh ikut dah, dia tak boleh ikut. Begitu juga saya dapati 30% pelajar kita tak boleh baca Quran, tak boleh baca Jawi tahun tingkatan 2. Kita buat kajian dan menunjukkan 20-30% tak boleh baca Jawi atau baca Quran. Kenapa? Rupanya daripada asas dulu tahun 1, 2, 3 dulu, dia tidak menguasai asas untuk membaca. Jadi dia, misalnya contoh yang saya kaji sendiri, dia gunakan kaedah dipanggil kaedah fonik, kaedah Iqra. Ba, ta, sa gitu. Bila dikaji, bila dia tak boleh tahu, dia tak boleh kata huruf sad, dad, ain, ghain tu, cikgu nanti kata ulang balik. Dia tak boleh buat juga. Kemudian dia tak boleh buat. Sehingga dia, dengan itu dia tak akan tak boleh maju, kata cikgu. Kalau dia tak boleh maju, maknanya di pelajaran yang berikutnya dia tak boleh buat. Dia nanti kelemahan itu kumulatif, akan bertambun, dia sampai tingkatan 2 boleh tak boleh baca lah. Jadi kita datang, kita jumpa, kita tengok, kaji pada dia, tengok. Rupanya yang dia tak boleh ialah huruf sad, dad, ain, ghain, dal, zal, gitu. Apa kita buat ialah kita bezakan 16 huruf yang dia boleh buat dulu. Dia boleh buat misal alif, ba, ta, dal, ra, mim, kaf, lam, nun. Dia boleh buat tu. Maka dengan itu kita ajar terus. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ini kita ajar terus perkataan. Kita ajar terus. Maka dengan cepat dia boleh buat. Bila ada foundation tu ada, maka dengan itu dia boleh baca perkataan yang tadi lah dalam bahasa Arab tadi. Maka dengan itu apabila dia menguasai itu, dengan cepat dia boleh baca Quran. Rupanya kaedah memulihkan pembacaan ini ataupun memperbaiki cara nak murid boleh baca tak dikaji ataupun tak dibuat di pendidikan Islam atau pendidikan mungkin saya tak pernah tengoklah di pendidikan di barat di Timur Tengah kan. Jadi kita tertinggal lah cara ilmu, cara nak remedial education ni. Sebab tu saya minat sekarang ni, saya minat untuk mengatasi masalah cara mengajar Jawi, mengajar Quran, asas. Dan ketiga yang Prof tahulah, saya minat sangat nak tahu kenapa orang Melayu tak faham apa yang dibaca dalam solat. Kita buat buku dan ini nampak bantu banyak orang faham solat, apa yang dibaca. Jadi rupanya cara kita mengajar solat tu
tidak masuk dalamnya cara harus dia faham apa yang dibaca dalam solat. Tak termasuk dalam faham Fatihah. 80-90% murid pelajar kita di sekolah di universiti sendiri tak faham apa yang dibaca inilah Fatihah termasuk. Jadi sayanglah sebab itu sekarang bila kita perkenalkan buku tu dia guna lebih cepat dia orang faham, lebih suka dia semayang dan dia lebih suka dia ajar orang lain. Dan ini bagusnya tu saya alhamdulillah lah dah jadi popular lah kaedah kita tu. Okey Prof. Saya nak balik kepada Dr. Kamil ni. Dr. Kamil, adakah dalam prinsip pendidikan Islam ataupun pemikiran Islam ada perbincangan tentang hubungan manusia dengan persekitaran misalnya? Kalau dalam psikologi pendidikan misalnya, kalau dua orang daripada genetik yang sama, tapi seorang itu duduk di bandar, seorang itu duduk di kampung, tentulah dia akan lahir sebagai dua orang yang berbeza. Adakah dalam pemikiran Islam ini atau pendidikan Islam pemikiran-pemikiran yang melihat dari perspektif berkenaan? Biasanya perkara-perkara macam ini, perkara macam ini pernah dibincangkan oleh ahli falsafah sejak dulu lagi. Misalnya kitab Hayy Ibn Yaqazan. Kitab Hayy Ibn Yaqazan menceritakan bagaimana seorang yang jatuh terlantar di tengah pulau dan dia tidak ada siapa-siapa pun. Tapi yang dibincangkan dalam kitab Hayy Ibn Yaqazan itu, akhirnya persekitaran itu membentuk dia berfikir dan dengan fitrah yang asal pada diri dia, akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada buku yang ditulis oleh orang Barat, dia menceritakan orang yang sampai di pulau begitu juga. Tapi orang di pulau tu, dia bukan berfikir, dia buat kerja. Dia buat kerja, dia buat meja, dia buat kerusi dan sebagainya. Mana yang ni, dia tidak lahirkan orang berfikir, tapi melahirkan orang yang lebih praktikal. Tapi praktikal dia itu akhirnya tidak menyebabkan dia sampai berfikir untuk mendapat ketuhanan tadi. Jadi maknanya, daripada dua latar belakang yang berbeza, walaupun duduk pada, kita kata sama-sama di pulau, tapi dia melahirkan perbezaan. Saya nak respon yang Prof kita tadi. Saya rasa, saya setuju sangat. Terutama kalau kita tengok, mungkin Datuk Muk boleh tambah nanti, dalam sistem pengajian tradisional. Sebab tu kita tengok banyak sangat, bukan banyak, terlalu banyak sangat kelemahan-kelemahan dari segi isi kandungan dan juga dari segi kaedah tadi. Saya ambil saya contoh. Secara tradisional, bila kita baca Quran, pertama Quran yang kita baca tu, dululah, bahan-bahan zaman kita tu, diberi Quran yang sudah buruk dan tidak memberi satu motivasi kepada pelajar nak mengajar. Pelajar nak belajar. Kemudian guru pula mengajar Quran zaman dulu dengan kaedah Baghdadi, dengan garangnya dan dengan pegang pula rotan di tangan, menyebabkan kita jadi bosan untuk belajar. Dan kebosanan itu memberi kesan sampai kepada tua malah membaca Quran. Sebab tengok Quran, ingat kepada guru yang garang, ingat kepada air mata yang jatuh dan sebagainya. Kemudian saya nak sebut, di sekolah agama, di sekolah Arab, zaman kita dululah. Zaman sekarang ni dah maju ke depan. Tapi saya nak tengok kenapa berlaku pembantutan. Satu dari segi isi kandungan. Kita masuk Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 sekolah agama dulu. Bahan itu bukan bahan tempatan. Bahan luar negara. Bahan Timur Tengah. Sejak kecil lagi, kita dah diajar. Hadza jamalun. Ini unta. Hadhihi sahra'un. Ini padang pasir. Jadi jauh sangat dengan budaya kita. Menyebabkan dia tidak sebati.
apatah lagi bila mengajar bahasa Arab dengan menggunakan kaedah yang payah. Dengan terpaksa hafal, nasaru, tasrif dan sebagainya. Sedangkan kita tengok sekarang ni, belajar bahasa Arab, saya tengok melalui video-video yang dibuat sekarang ni, mungkin mudah cepat dan tidak susah. Sebab itu sekarang ni, timbul satu prasangka. Bahasa Arab ni susah. Dan kerana bahasa Arab susah dah, daripada muda sampai tua, berdoa pun tak faham, semayang pun tak faham dan sebagainya. Dan yang anehnya, ini yang mudah ceritakan kita. Satu-satunya kitab yang orang baca, orang tak faham ialah Al-Quran. Kalau kitab lain, semua orang baca, dia faham. Kita faham, dia tak baca. Tapi Quran ni, mungkin berapa puluh peratus, 90%, 80% saya tak tahu. Orang membaca dalam keadaan tak faham. Dan di mana silapnya kita, sebab kita mengajar masyarakat supaya cepat khatam Quran. Ni bulan Ramadan ni. Kalau dapat 2 kali khatam, 3 kali khatam. Dan mereka bangga. Padahal tidak faham apa yang mereka baca. Kemudian contoh-contoh lain, saya rasa saya sendiri ni, bukan saya sedih, tapi saya menjadi mangsa kepada sistem yang salah. Belajar sekolah Inggeris, belajar bahasa Inggeris. Di sekolah agama juga, pada masa kita dulu, tidak membantu. Sehingga saya sampai sekarang ni, belajar bahasa Inggeris daripada umur 3-4 tahun, sampai umur 70 tahun pun, tak reti-reti, tak pandai-pandai. Sebab bahan yang diberi tidak relevan dan guru yang mengajar juga tidak berketerampilan. Demikian juga, jadi saya rasa sekarang ni, ilmu ni tidak ada yang payah. Yang payah ialah apabila guru tidak pandai menyampaikan ilmu dan akhirnya kita menjadi mangsa kepada sistem. Dan akhir saya nak sebut satu lagi, di sekolah agama dulu, kita diajar hafal. Bila diajar hafal, kita tidak menjadi kritis. Dan sebab itu kalau kita tengok orang golongan ustaz macam saya ni, dalam perbincangan, dia kurang kritis. Dia banyak mengangguk. Sebab daripada sekolah rendah, sekolah menengah, hatta sampai universiti pula, ada setengah-setengah pesyarat pula, memang tak menggalakkan anak-anak tadi bertanya. Kalau tanya pula, dia kata ni dah ada apa ni, lawan guru yang macam ada. Ini bukan saja negara kita. Saya tengok berlaku dalam sistem di Mesir mana pun macam tu. Dalam pengajian agama ni kita selalu disogokkan dengan dogma-dogma yang tak boleh ditanya. Yang menyebabkan berlaku kebekuan dalam berfikir. Jadi mungkin berbeza dengan sistem barat yang jauh lebih ke depan dan lebih advance. Walau bagaimanapun, saya rasa kadang-kadang kita orang Melayu lah, mungkin kurang jati diri, sebab tu saya rasa sedih. Bila kita nak balik belajar matematik, bahasa Inggeris, matematik, sains dan bahasa Inggeris. Sebab saya sebut tadi, Ibn Khaldun macam juga dengan Prof. Ishak Harun mengatakan pengajian supaya lepas capai kena mengaji dengan bahasa ibunda. Dan kalau kita ambil petunjuk Quran pun, Nabi-Nabi dah hantar kepada umatnya bilisani qaumihi, dengan bahasa ibunda masyarakat tersebut. Okey. Ya, takat tu. Okey. Balik kepada Prof. Setakat yang saya tahu, ada kurang-kurang 3 faktor atau 4 faktor, beberapa faktor lah, yang boleh menentukan kejayaan sesuatu, dia panggil suatu langkah pendidikan tu. Misalnya faktor pertama, faktor guru. Yang keduanya ialah silibus. Yang ketiganya pelajar. Mungkin yang keempatnya pedagogi, apa tu. Tapi faktor asasnya guru, pelajar dan silibus. Boleh kita kaitkan dengan perubahan ini, adakah sekarang ini apa yang saya belajar pada tahun 70? Tahun 70, sejauh mana dah kita berubah dari segi teori pedagogi ini? Adakah dia sudah memberi satu perubahan yang sangat besar ataupun teori manusia itu masih macam tu lagi? Itulah tadi saya sebut pembelajaran ataupun persekitaran juga berubah
apabila berubah ada orang yang kita bertemu, benda yang kita lihat, peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling kita, maka dengan itu kita belajar. Kita sentiasa belajar daripada persekitaran kita, memberi tafsiran kepada apa yang berlaku, kemudian kita merencanakan ataupun kita cuba memberi pengertian baru ataupun kepada diri kita lah apa yang berlaku di luar sana. Jadi makna dia dari satu segi, memang kita tak akan belajar sesuatu jikalau tak ada input daripada luar. Makna dia tidak ada, kita tak dapat, kita tak lihat, tak dengar, tak rasa, tak sentuh dan sebagainya. Apabila input daripada luar ini masuk ke dalam minda kita atau otak kita, dia akan proses. Proses itu berdasarkan kepada tafsiran itu, berdasarkan pengalaman kita yang dah tahu, pengalaman yang lalu. Jadi ataupun pengetahuan kita yang lalu atau teori kita yang lalu, kita dah ada sesuatu, maka dengan itu kita buat tafsiran atau kita buat interpretasi, kita buat olahan apa yang kita input tadi daripada kita baca tadi. Jadi lebih ragam ataupun lebih cekap, lebih pelbagai. Saya kata alat-alat yang ada dalam otak kita tu, maka lebih cepat kita belajar sesuatu dan lebih kaya kita melihat sesuatu itu. Kalau hanya misalnya kita hanya belajar sesuatu hanya untuk katalah kita belajar tentang pokok, hanya tahu naik pokok saja, turun pokok dapat buah-buahan, kemudian ambil buah-buahan. Jika itu saja kita tahu tentang pokok, maka kita tengok pokok itu saja elemen ataupun ciri pokok itu. Padahal jika seorang yang botanis lihat pokok tu dari berbagai segi, bagaimana dia dapat airnya, bagaimana hidupnya, fotosintesisnya, bagaimana dijadikan buah, bagaimana boleh buah tu boleh jadikan benih dan sebagainya. Jadi ilmu dia tu lebih luas, lebih banyak konsep-konsepnya, teori-teorinya tentang pokok. Maka dengan itu dia lebih faham atau dia lebih dapat cipta baru, ilmu baru berdasar tentang pokok. Bagaimana pokok tu nak boleh supaya dia boleh hidup lebih subur, lebih cepat, lebih dengan itu dengan baja yang lebih sesuai, dengan udara yang lebih ataupun dengan tak ada kurang pollution misalnya, ataupun dengan cara kita memberi tambahan nutrien baru di baja itu contohnya. Jadi dengan itu bagi saya ilmu itu mesti ada peringkat satu teori, peringkat tinggi sekali teori. Teori ini ialah cara kita nak hurai sesuatu, cara kita rangka sesuatu, kenapa itu berlaku. Why? Kita nanti kata, contoh saya bagi contoh yang konkret. Kalau kita balik kampung dulu, masa saya kecil dulu, bila orang tu sakit, misalnya perut saya sakit, orang kampung atau ibu bapa saya nanti kata, kenapa saya sakit perut tu atau demam tu? Dia kata kerana masuk hantu ataupun kerana dia nak pergi tengok bomoh. Bomoh tu nanti kata, dia pergi tengok bomoh, oh ini bukan sakit sembarangan, ini sakit kura, kata dia. Jadi dia tafsirkan sakit dalam perut tu, yang tu sebagai demam kura. Demam kura tu maknanya adalah kura-kura dalam perut tu. Maka untuk mengatasinya, kita kena bunuh kura-kura dalam perut tu. Maka dia bagilah sirih, dia jampi sirih, dia suruh bapak saya makan sirih, kemudian sapu sirih tu kepada kura-kura. Kemudian kalau kura-kura tu kalau mati, baiklah demam. Dia tu perhatikan, tafsir teori tentang penyakit dia tu ialah bahawa ada kura-kura dalam. Lagi satu teori ialah bahawa ada kuman sebenarnya, ada kuman yang malaria tadi. Jadi misalnya cikgu yang datang melawat saya, dia kata saya ni ada demam kura, dengan itu bawa ke hospital. Bila bawa ke hospital, orang tahu dia ni ada kuman kura, demam malaria. Dia bagi ubat untuk bunuh malaria tadi, kuman malaria. Dengan itu malaria pun demam pun habis. Jadi perhatikan, ada dua cara berfikir tentang sebab
demam. Satu sebab tadi kerana ada kura-kura, dia percaya saja. Satu lagi ada teori kuman. Jadi dengan itu, sebab itu dalam hidup mencuba juga. Kenapa seorang itu miskin? Jadi apa teori kita pakai? Oh miskin, kalau dia kata miskin tu misalnya orang kata dia tak kerja cukup. Dia tak ada harta lain. Dia tak ada pendapatan daripada keluarga dia atau daripada keturunan dia. Maka dia miskin. Engku Aziz kata dulu orang Melayu miskin sebab dia tak ada, dia dipanggil di exploit oleh orang tengah. Orang tengah jadi yang ambil untung. Tapi dia dengan itu dia mengatasi masalah orang tengah tadi. Dia buat kooperatif, kemudian dia juga dari segi pelaburan tadi dia buat pelabur dipanggil riba, tak ada riba lagi. Dia cuba cara kita simpan wang dengan halal, tak berhaji sebagainya. Jadi mana dia cuba mengatasi memahami masalah kemiskinan itu berdasarkan kepada teori ekonomi. Bukan teori perasaan saja, bukan teori agak-agak saja. Jadi saya misalnya, saya punya teori ia berlainan sikit pada dia ataupun orang mungkin tak percaya. Saya kata kemiskinan ini ialah dia miskin wang. Dia tak ada duit. Kalau itu sebagai satu ukuran ialah dia miskin wang. Maknanya dia tak cukup wang ataupun dia tak boleh, wang dia tu tak cukup untuk hidup, untuk beli barang-barang. Maka caranya untuk mengatasinya ialah dengan memberi dia kaedah-kaedah, cara-cara untuk dia cari wang. Bagaimana cara nak cari wang dengan halal? Berbagai-bagai cara. Jadi kita boleh buat seminar tentang cara-cara mencari wang cara halal. Ada yang menggunakan daya sendiri, ada yang kata kumpul wang, ada yang kata kita berpakat cara cari wang, kemudian cara meniaga pelbagai-bagai. Maka dengan itu, sumber mendapatkan wang tu lebih luas kerana puncanya tu ataupun boleh kita kaji punca-punca yang sesuai untuk kita dapat wang. Jadi teorinya ya bukan teori kemiskinan tu, bukan teori kerana malas, tak ada. Teori tak tahu cara nak dapat wang dengan halal. Maka tak tahu kita ajar dia tahu. Bahkan kita ajar dia cara nak meniaga, jual buku misalnya. Daripada kita bagi RM5 asal buku, kemudian dia pergi jual RM10, dia dapat untung RM5. Lepas dia tahu untung tu RM5, baru dia tahu cara wang menjual buku tu ada lebih baik daripada hanya cara untuk nak cari bekerja boros saja. Okey Prof. Okey. Balik pada Dr. Kamil, kita ada 3-4 minit lagi. Apa Dr. Kamil nak tambah? Saya setuju sangat peranan guru dan juga persekitaran tadi. Saya ambil satu contoh. Masa kecil, persekitaran saya duduk di kampung. Di kampung ada orang tua yang kaya, tapi dia kedekut. Jadi terpasak dalam kepala saya, orang kaya ni kedekut. Tapi bila saya datang ke bandar, saya pergi ke masjid-masjid di bandar, jumpa orang kaya yang dermawan. Maka segala teori, segala kepegangan saya dulu sebenarnya salah. Dan maknanya kita belajar satu benda baru. Dan begitu dengan soal-soal keagamaan tadi. Masa kecil kita diajar anjing itu haram. Jadi bila anjing masuk di kampung kita kejar dan kita pukul anjing tu. Sebab apa? Sebab anjing ni haram. Tapi bila kita besar sikit, kita baca kata ada mazhab kata anjing ni boleh pelihara, ada kata anjing ni boleh jaga rumah dan sebagainya. Jadi persepsi kita tentang anjing juga berbeza. Dan satu lagi yang lebih bahaya, masa kecil dulu kita belajar di sekolah, seolah-olah digambarkan orang kafir ni jahat. Jadi terlekat dalam kepala kita orang kafir, orang bukan Islam, terutama bangsa-bangsa lain itu jahat. Tapi bila kita datang ke bandar, kita duduk di bandar, kita berjiran dengan orang bukan Islam yang sebenarnya tidaklah serupa apa yang kita fikirkan. Jadi dengan sendirinya, mindset kita tu menyebabkan kita membuat sesuatu keputusan. Jadi sebab tadilah, kenapa bahasa Arab jadi susah? Sebab sudah mindset dan guru pula mungkin tidak dapat memberi cara-cara belajar yang baik dan juga menggunakan bahan-bahan yang kurang sesuai. Sebab itu saya rasa, terutama di sekolah-sekolah agama sekarang ini, masih lagi ada sekolah-sekolah agama yang mengimport
buku-buku teks daripada Azhar ke, daripada Timur Tengah ke, yang budaya dalam buku tersebut, buku pakai egar, buku pakai jubah dengan cerita-cerita di negara Arab yang dia tidak serasi dengan budaya kita sebagai pelajar-pelajar. Jadi Kementerian Pelajaran ke atau pihak-pihak bertanggungjawab kena berfikir betul-betul supaya bahan pelajaran itu bahaya up to date seperti juga dalam bidang-bidang sains dan sebagainya. Begitu juga, cuma di Malaysia saya tengok sekarang ni, yang saya pedak sekali kan saya boleh tanya Prof. Sekarang ni saya nampak di Malaysia ni, budak-budak sekolah menengah, bahan buku dah baik, guru dah terlatih. Tetapi kenapa berlaku juga ketidakupayaan? Sampai Dr. Mahathir dulu pernah tegur. Dia kata pelajar agama di sekolah ini tak berjaya dan gagal. Dan memang bila kita tanya pelajar-pelajar yang mengajar, dia kata dalam kelas 40 orang, 45 orang tu, mungkin 5 orang saja yang semaya budak sekolah menengah. Di tingkatan 4, tingkatan 3, darjah 5, darjah 6. Sedangkan sekarang ni, pelajar agama Islam di sekolah saya nampak, guru terlatih, guru ada graduate, bahan elok, cara mengajar macam-macam saya tengok. Cuma yang saya dapat observe tengok, isi kandungan tu terlalu padat. Tengok cikgu tu macam terjelek-jelek nak habiskan kurikulum. Dan saya tengok dia punya buku cadangan mengajar tu, 5 minit mukadimah, 10 minit bagi pendahuluan, 15 minit isi kandungan, 3 minit contoh. Dia buat begitu sekali, 2 minit kesimpulan. Dan nampaklah, saya rasa cikgu-cikgu dia jadi macam robot. Jadi susah nak buat kreativiti dan sebagainya kerana dihambat oleh mungkin sukatan yang terlalu besar dan juga mungkin kerana kita punya pencapaian untuk dalam peperiksaan. Dan kita tidak mengajar pelajar-pelajar kita berfikir. Sebab itu kita punya jawapan satu saja betul. Yang lain semua salah menyebabkan pelajar-pelajar kita kurang kreatif. Okey. Prof, kita ada sikit masa lagi. 2-3 minit 2-3 minit aja Prof. Buat kesimpulan ke? Saya rasa banyak lagi yang kita perlu latih cikgu tentang pedagogi ni. Saya ingat takat di peringkat maktab dulu bolehlah sebagai asas, tapi sebenarnya lebih banyak sekarang dah ada perkembangan baru dari segi berfikir, dari cari kefahaman kita tentang pembelajaran, tentang komunikasi, tentang penggunaan alat, tentang apa dipanggil dia punya effective domain, tentang kenapa orang tu suka, kurang suka. Maka dengan itu, kalau misalnya guru agama sendiri pun, kalau diberi latihan pedagogi, mengikut pandangan saya lah, dia akan berubah cara dia mengajar. Dari pengalaman saya, bila guru agama datang belajar dengan saya lah cara nak mengajar asas membaca menulis, mereka buat tesis dan sebagainya, kaji. Kita perhatikan cara dia, lepas tu dia buat tu, cara dia mengajar sekolah rendah ataupun di tadika sudah berlainan banyak. Tapi kita tak nampaknya tak dikembangkan lah apa yang kita buat tadi. Tak dikembangkan sangat kerana dia diikut diikat dengan apa yang mesti kementerian buat, buku teks yang dia tentukan, peperiksaan yang tentukan. Padahal budak tu boleh buat dengan lebih baik atau lebih mudah, lebih meningkat lagi. Sebab tu saya lebih suka, lebih berpegang kepada berlainan murid, perlu berlainan cara kita mengajar. Dan kadar pun berlainan. Ada kumpulan lah, ada kumpulan mungkin kumpulan A berlainan sikit dengan kumpulan B, kumpulan C. Dan saya pernah buat dah ni. Ini tentang mengajar Jawis, pernah buat tentang mengajar membaca bahasa Inggeris, bahkan sekarang ni Quran. Jadi saya suka cari benda yang asas. Saya suka nak binakan pembelajaran yang kukuh di peringkat asas. Kerana lepas tu dia ada alat untuk dia belajar seterusnya sendiri. Sebab tu kalau dia sudah boleh baca, menulis dan mengira semua dengan kukuh, dengan kuat, maka dengan mudah dia gunakan alat apapun, komputer pun dia boleh belajar cepat.
Dan kalau dia pandai bahasa Inggeris, lebih cepat dia belajar macam-macam dalam bahasa Inggeris. Sebab tu saya sekarang ni tumpu banyak masa untuk membuat modul cara nak ajar bahasa Inggeris ni. Berlainan daripada orang. Jadi dah pun diuji lah. Pelajar saya buat master tu dia uji untuk sekolah rendah, sekolah tahun 1, sekolah kebangsaan dan sebagainya. Jadi saya Okey Prof, kerana masa pembelajaran yang ini melalui pedagogi yang lebih mudah, lebih berkesan, dengan budak tu akhirnya maju dan dia suka nak belajar lagi. Dia bertanya lagi, dia nak belajar lagi. Kemudian dia belajar sendiri lagi. Itu yang mustahil. Okey, para penonton sekalian, oleh kerana masa kita tidak mengizinkan, maka kita terpaksa berhenti setakat ini. Sebenarnya ini adalah satu episod dalam beberapa episod yang bercakap tentang sebenarnya tentang perubahan dalam pendidikan, baik dari segi sosial, baik dari segi kurikulum, dari segi pedagogi, dari segi dasar dan sebagainya. Dan tujuan kita sebenarnya ialah untuk berbincang tentang bagaimana kita boleh melakukan tajdid atau pembaharuan dalam pendidikan di negara ini, terutama sekali bagi masyarakat Islam, umat Islam, agar dengan kerana itu umat Islam dapat mengatasi kelemahan mereka itu, dan kita nak mengambil kesempatan daripada berlakunya normal baru ataupun kebiasaan baru ataupun kelaziman baru dalam masyarakat kita, agar apa yang kita kurang selama ini kita boleh atasi. Dan insya-Allah Prof, Dr. Kamil, kita akan ada lagi satu sidang pleno dengan kita, dengan panel-panel yang lain lagi. Hari Jumaat ini ada seorang panel lagi, dan hari Selasa ada satu lagi, dan Jumaat kemudiannya barulah kita akan mengadakan sidang pleno antara kita tentang tajuk bagaimana kita mentajdid ataupun merevolusikan, mereformasikan, mentransformasikan. Ini susah nak cakap tentang orang politik banyak menggunakan usaha-usaha macam ni. Jadi bagaimana kita nak tajdid pendidikan di bawah satu konsep besar, iaitu tajdid hadari oleh masyarakat kita untuk masyarakat Islam dalam negara ini. Akhirnya saya sudahi, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.